Hai anak-anak. Jadi hari ini kita akan belajar tentang komposisi air dan kesan benda asing terhadap takat lebur dan takat didih air. Kamu boleh jumpa topik ni dari muka surat 96 dan 100. Untuk hari ini sebab dia bab baru kan, jadi kita tak perlu banyak objektif, iaitu menghuraikan dan berkomunikasi mengenai air. Untuk capai ini, kamu perlu menerangkan tentang air dan juga menjalankan penyiasatan saintifik ke atas air. Jadi, dah sedia? Mari kita mula. Air adalah keperluan asas bagi semua hidupan dalam bumi. Tanpa air, semua hidupan tak dapat hidup. Lebih 70% permukaan bumi dilutupi air. Air mempunyai ciri-ciri yang unik, iaitu air tulen, dia ada banyak ciri-ciri. Jadi kita fokus kepada air tulen. Kalau air tulen, dia tak ada warna, tak ada bau, tiada rasa dan dia wujud sebagai cecair pada suhu bilik. Air juga ada tegangan permukaan yang tinggi. Tegangan permukaan adalah daya lekitan antara molekul air di permukaan yang menyebabkan serangga seperti ayak-ayak yang terapung di atas permukaan air. Kamu dah belajar tentang molekul air, molekul semasa kamu di tingkatan 1. Jadi cikgu harap kamu dapat kaitkan apa yang kamu dah tahu sebelum ini dengan definisi untuk tegangan permukaan ini. Selain daripada itu, daya lekitan antara molekul air serta daya lekatan antara molekul air dan dinding xilem membolehkan air dibawa dari akar ke daun. Ini dikenali sebagai tindakan kapilari. Kamu kena ingat bahagian ini sebab bila kamu masuk tingkatan 3 nanti, kamu akan belajar tentang topik pengangkutan. Kamu tahu bahawa kalau untuk manusia dia ada darah, tapi kalau untuk tumbuhan dia ada proses pengangkutan dia sendiri. Dan ini, apa yang kamu faham tentang daya lekitan ni akan dapat membantu kamu faham topik tersebut nanti. Jadi, kamu kena faham konsep ni. Kalau kamu ada soalan, kamu boleh tanya dalam grup WhatsApp kita ya, ataupun kamu boleh tinggalkan dalam bahagian ruangan komen. Adakah kamu masih ingat 3 keadaan jirim air yang kamu dah belajar semasa tingkatan 1? Ada 3 keadaan. Kalau dalam gambar ni kamu boleh lihat ada pepejal, cecair dan juga gas. Penyerapan dan pembebasan haba dari persekitaran akan menyebabkan perubahan pada keadaan jirim air. Kalau jirim air, kita akan, kalau kita terbalikkan, right? Cecair air yang kita dapat daripada pipe air tu, lepas tu kita letak dalam peti air sebagian iceberg, dia akan jadi pepejal. Kalau kita masak air tu tadi, dia akan mengeluarkan wap-wap, iaitu gas. Jadi ada pembebasan haba, ada penyerapan haba berlaku di sini. Jadi itu adalah kesan penyerapan dan pembebasan haba terhadap keadaan jirim air. Sini ada satu persoalan. Adakah air suatu sebatian? Dalam tingkatan 2 ni, kamu belum belajar lagi. Kalau air ni adalah, kamu belum belajar tentang sebatian unsur lagi. Jadi kita akan tengok dengan lebih dekat lagi kalau air ni adalah satu sebatian ataupun tidak. Jadi kita akan lihat ya. Air adalah satu sebatian kerana ia terdiri daripada oksigen dan hidrogen yang bergabung secara kimia. Macam yang kamu nampak dalam slide sekarang ni. H2O, maksudnya hidrogen tu ada 2 bahagian, oksigen tu ada 1 bahagian. Kamu boleh lihat ada 2 H dan 1 O di bawah ni. Soalan yang kedua, bagaimanakah kita boleh menentukan komposisi unsur di dalam molekul air? Tadi tu kita nampak air ni adalah sebatian. Tapi macam mana kita tahu air ni ada sebatian? Ada cara dia. Kalau ada yang tahu, boleh tak kamu teka? Bila kamu tahu tentang proses ni, kaedah ini, nanti di tingkatan 3 nanti kamu akan guna juga apa yang kamu dah tahu pada tingkatan 2. Kita akan tengok apa jawapan dia.
Ya, okey. Jadi kita boleh menentukan komposisi unsur di dalam molekul air dengan menjalankan elektrolisis. Okey. Jadi apa yang kamu nampak dalam gambar ni, ini adalah proses elektrolisis. Okey. Jadi proses elektrolisis ni kamu akan letak dia dalam satu bekas air. Okey, lepas tu kamu akan letak anod dan katot. Dan nanti untuk satu bahagian nanti dia akan untuk bahagian anod tu nanti dia akan tarik untuk gas hidrogen. Kalau untuk katot tu dia akan tarik untuk gas oksigen. Okay. Bagaimana kita tahu dia ada dua bahagian ataupun satu bahagian? Jawapannya adalah bila kamu tengok dalam gambar tu, okay, untuk bahagian hidrogen tu, kandungan udara dia adalah lebih banyak berbanding dengan oksigen. Okay. Kalau kita ukur kandungan udara tersebut, kandungan udara untuk hidrogen tu adalah 2 kali lebih banyak berbanding dengan oksigen. Sebab itulah kalau untuk hidrogen dia adalah H2, lepas tu oksigen tu adalah kosong. Okay, iaitu 1. Okay, jadi sebab itulah kalau untuk sebatiannya untuk air adalah H2O. Okay, kalau ada soalan tanya dalam komen ataupun dalam grup WhatsApp. Jadi semasa elektrolisis dijalankan, gas oksigen dihasilkan di anod, sementara gas hidrogen dihasilkan di katot. Satu molekul air terdiri daripada 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Jadi, ringkasnya, simbol kimia untuk air adalah H2O. Okay. Kita tengok info sains di sebelah kiri bawah tu, anod ni adalah elektrod yang disambungkan pada terminal positif bateri. Cikgu percaya kamu dah belajar tentang anod katot ni masa kamu dalam sekolah rendah. Lepas tu dalam kelas RBT pun mesti dah belajar juga kan? Sebab kamu nak tengok even bahagian positif negatif tu kamu belajar di bahagian bateri. Okay? Lalu untuk katot ni adalah elektrod yang disambungkan pada terminal negatif bateri. Okay, katot negatif, anod positif. Okay, kalau kamu nak cara kamu nak hafal ni, anod ni huruf A, jadi of course dia adalah positif. Okay, anod positif, katot adalah negatif. Okay, mungkin tak masuk akal tapi cikgu harap boleh bantu kamu untuk hafal lah. Sekarang kita lihat dalam dua periuk ni ada air dan sup ayam. Air sebelah kiri, sup ayam sebelah kanan. Periuk yang berisi air mendidih dengan lebih cepat berbanding dengan periuk yang berisi sup ayam. Kenapa ini terjadi? Ini adalah kerana garam biasanya menurunkan takat lebur air dan menaikkan takat didih air. Okay? Jadi bila disebut tentang garam biasa menurunkan takat lebur air dan menaikkan takat didih air ni, garam ni dia ada dalam mana? Air ataupun sup ayam? Ya, betul lah. Kalau kita nak masak sup ayam, kena masukkan garam juga kan. Okay, jadi disebabkan itu dia akan naikkan takat didih air. Okay. Ciri fizikal air yang lain seperti rasa, bau dan warna juga boleh berubah dengan kehadiran benda asing. Macam sup ayam tadi tu. Kamu tengok perbezaan air dengan sup ayam. Mana satu yang lebih berbau, mana satu yang lebih berwarna, mana satu yang lebih berasa. Okay, kamu boleh kaitkan dengan ni. Dia boleh berubah apabila kamu masukkan sesuatu di dalam kandungan air tersebut. Okay. Selain daripada itu, contohnya air laut berasa masin sebab ada garam yang terlarut dalam air laut. Okay. Kalau kamu nak asingkan dia, kamu keringkan air tu, nanti last nanti dia akan tinggal garam saja. Okay. Jadi macam itu orang peroleh garam. Alright. Jadi yang ini kita akan tengok tugasan kamu pada hari ini. Ingat, kalau kamu ada soalan, type dalam komen atau kalau malu juga letak dalam grup WhatsApp kita. Okay, tapi bila kamu tanya soalan mesti menyatakan dengan spesifik apa yang kamu tak faham. Cikgu tak boleh jawab semua kalau kamu cakap tak faham semua. Kena cari. Okay? Kamu kena fahamkan diri kamu sendiri. Jadi untuk tugasan kali ini, kamu tunggu link kuis Google Form yang cikgu akan berikan. Okay? Kamu kena jawab soalan berdasarkan pembacaan dari muka surat 96 hingga 100 atau video cikgu ni. Okay? Ingat, tengok ataupun baca dahulu baru kamu jawab. Kamu tak boleh sambil baca, sambil buat, sambil kamu baca. Okay, pastikan kamu baca, fahamkan, tonton, barulah kamu jawab link tersebut, kuis tersebut. Okay.
Jika ada apa-apa soalan, peringatan, tanya cikgu. Okey, terima kasih.